بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amr wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurnianya. Alhamdulillah pada malam ini, pada hari Rabu malam Khamis 17 November 2021 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bermaksud tepat sebulan daripada tarikh kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita nak cerita, mukadimah kita malam ini berkenaan dengan surah An-Nasr. Jadi sebelum kita nak pergi kepada sebutannya, teknik cara membaca yang betul surah An-Nasr ni, kita nak bukakan dulu sejarah surah An-Nasr ataupun disebut juga sebagai Asbabun Nuzul. Ya, Asbabun Nuzul. Jadi sebelum saya nak mulakan, pertama sekali saya nak mohon maaf kerana tadi saya tak sempat nak mutalaah kitab. Saya tak sempat nak mengkaji balik semula, ya, nak buka kitab, nak tengok semula tak sempat. Jadi pada malam ni saya akan ceritakan sekedar apa yang ada dalam ingatan saya insya-Allah tentang Asbabun Nuzul surah An-Nasr. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Taala, apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mula berhijrah ke Madinah, ya, mula berhijrah ke Madinah. Pada tahun ke-6 Hijrah, maknanya selepas 6 tahun baginda Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, berlaku satu peristiwa dipanggil perjanjian Hudaibiyah. Bukan perjanjian Aqabah, perjanjian Hudaibiyah. Ya. Yang mana perjanjian Hudaibiyah ni iaitu satu perjanjian apabila orang-orang Mekah yang mula mendapati perkembangan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah sudah berkembang pesat
sehingga dipanggil apa? Terasa ataupun sehingga merecik ataupun sehingga apa dipanggil? Berjangkit ke Mekah. Ya. Kesan dia tu sehingga terasa di Mekah. Malahan orang Mekah pun dah mula pergi ke Madinah secara senyap-senyap memeluk Islam. Ya. So pada masa itulah orang kafir Quraisy mula risau dengan keadaan itu, lalu mereka mengantar utusan untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perjanjian, dipanggil perjanjian Hudaibiyah. Kalau saya nak ceritakan tentang perjanjian ni terlalu panjang, tapi saya ringkaskan. Antaranya iaitu umat Islam Mekah dan orang Madinah, orang-orang Quraisy Madinah, okey, tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang. Maknanya orang Mekah dah mula risau, dah mula bimbang. Nampak kan? Mereka bimbang umat Islam ni berkembang, nanti habis orang Mekah masuk Islam semua, lebih baik mereka buat perjanjian supaya tak berperang. Itu dia antara isinya. Dan 2 tahun selepas itu, 2 tahun selepas itu, setelah Islam dah mula berkembang sedikit-sedikit di Mekah. Ingat ya, para sahabat dan para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat semua dah berpindah ke Madinah ya. Jadi di Mekah ni tak ada lagi orang Islam dah tinggal. Ya, kecuali orang yang mula terasa jangkitan Islam di Madinah, mereka masuk Islam secara senyap-senyap. Dan mereka balik ke Madinah, mereka melakukan amalan orang-orang Islam di Makkah. Sehinggalah berlaku satu peristiwa pada tahun ke-8 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah. 2 tahun selepas itu, iaitu tahun ke-8 Hijrah, maka berlaku satu peristiwa yang mana orang-orang Yahudi khususnya mula membakar api. Mula membakar api dendam mereka, dendam kesumat mereka, ya, dan mereka dah mula mengajak orang Mekah ni supaya mana orang Islam yang ada di Mekah, iaitu dipanggil Bani Bakar dan Bani Huzai'ah. Bani Huzai'ah kalau tak salah saya nama tu, minta maaf saya tak sempat nama talaah tadi. Mana yang saya ingat saja. Jadi mereka cuba meracuni Bani Bakar. Sehingga kan Bani Bakar yang Islam ni tadi pun mula dah tergugat. Lalu orang Quraisy mengajak Bani Bakar supaya menyerangi Bani Huzaifah. Bani Huzai'ah. Ya. Jadi oleh kerana berlakunya peristiwa ini, para sahabat yang ada di Mekah iaitu Bani Huzai'ah ni tadi, mereka mengadu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah. Berapa jauh Madinah dengan Mekah? Siapa boleh jawab? Yang pernah pergi umrah, yang pernah pergi haji. Siapa boleh jawab? Berapa jauh Mekah dengan Madinah? 500 km. 400 km. Hampir tepat. 500 km. Berapa? 500. 500, dah terlebih pula. Dia lebih kurang macam ni je. Tak apa ya? Tak apa. Okey, alhamdulillah, barakallahu fiik. Dia lebih kurang 435 km ataupun senang 450 km lah. Kita letak macam tu. Ya, dia kalau yang tepatnya 435 km. Kalau kita biasa pergi umrah, turun dulu di Madinah 3 hari, lepas tu bawa ke Mekah, kan biasanya dari Madinah ke Mekah kita akan naik bas, kan? Lebih kurang 5 jam perjalanan tu. Betul, perjalanan tu lebih kurang Kuantan ke Kuala Lumpur 220 km, Kuala Lumpur ke Ipoh lebih kurang 200 km, 220 km. So lebih kuranglah perjalanan tu daripada Kuantan ke Kuala Lumpur ke Ipoh. Jauh jaraknya Madinah dengan Makkah. Kan? Jadi cuba kita bayangkan para sahabat berhijrah, bukan naik kereta, bukan naik bas, tapi naik unta. Apa hari nak sampai tu, kan? Okey, baik. Peristiwa ni berlaku. Jadi bila sahabat di Madinah ni tadi mengadu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masa itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan para sahabat yang berada di Madinah, iaitu para sahabat Muhajirin dan para sahabat Ansar, iaitu orang Mekah yang berhijrah ke Madinah dan orang Madinah yang menerima Islam di Madinah, dipanggil Muhajirin dan Ansar. Maka terkumpullah lebih kurang 10,000 umat Islam. Ya, jadi baginda Nabi SAW telah melantik Khalid ibn Walid untuk memimpin
tentera Islam seramai 10,000 orang ni untuk pergi masuk ke Makkahul Mukarramah, menyelamatkan umat Islam yang ada di Makkah. Maka peristiwa ni pun berjalan. Disusun atur dengan bagusnya, maka Nabi sendiri mengetuai perjalanan tersebut sehingga sampailah di pinggir kota Mekah. Saya buatlah sikit gambaran. Kalau cerita saja mungkin tak berapa nak nampak. Kita buat sikit gambaran. Bagi ibu ayah, tuan-tuan perempuan yang dah biasa pergi umrah, yang dah biasa pergi haji, mungkin gambaran tu dah nampak lah. Kan? Tapi yang tak pernah pergi lagi tu, pana je, terkebil-kebil dengan cerita. Okey, kita tunjukkan sikit lah. Lebih kurang ya, lebih kurang. Baik, insya-Allah. Ini dipanggil laut apa sini ya? Laut Merah ya. Laut Merah. Sini Jeddah. Jeddah ni di tepi laut. Betul kan? Jeddah tepi laut. Okey, Mekah kat mana? Antara Jeddah dengan Mekah berapa jauh lebih kurang? Lebih kurang 1 jam. Ini Jeddah, Jeddah ni tepi laut, katalah ini Jeddah. Mekah di sini. Makkah. Makkatul Mukarramah. Makkah. Ya. Saya bawa ke depan sana sikit lah. Okey, tak apa. Ini Makkah. Madinah ke sini. Ini Madinah. Madinatul Munawwarah. Madinah. Berapa jaraknya? Lebih kurang 435 kilometer. Antara Mekah ke Madinah. Ya, Madinah dia dah naik ke sana. Atas sini Kuwait. Sebelah Kuwait, Iraq. Kat atas tu. Okey, itu lebih kurang gambaran dia. Okey, baik. Sekarang ni, baginda Nabi SAW dah berhijrah ke Madinah. Pada tahun ke-8 berlakulah peristiwa ini, iaitu baginda Nabi SAW mengarahkan dan dapat mengumpul 10,000 para sahabat daripada kalangan Muhajirin dan Ansar untuk mengepung Madinah. Supaya pergi menyelamatkan umat Islam yang sedikit, yang apa? Kalau bukan majoriti, yang sikit tu panggil apa dia? Majoriti yang ramai, yang sikit tu apa? Saya kadang-kadang saya lupa istilah. Ya, umat Islam yang ada di Mekah untuk menyelamatkan mereka. Maka Khalid ibn Walid sangat bijak. Ya, cara dia nak bagi orang Mekah takut pada masa itu, saya tukarkan Mekah ni kat sini ya. Saya padam sekejap supaya nampak lebih lagi. Tak apalah, biarlah kat situ tak apa. Khalid ibn Walid mengepung Madinah dengan 4 penjuru. Penjuru 1, penjuru 2, penjuru 3, penjuru 4. Jadi 10,000 tentera Islam yang datang ini mengepung keliling Mekah. Kepung 4 penjuru. Kepung 4 penjuru. Dan baginda Nabi SAW berpesan pada sahabat, khususnya pada Khalid bin Walid, pastikan jangan berlaku pertumpahan darah. Pastikan ya. Maknanya peperangan ni Rasulullah sekedar nak mengepung, nak bagi takut orang Quraisy supaya jangan kau ganggu lagi umat Islam yang ada di Mekah. Yang ada sedikit di Mekah tu. Apa tadi yang sedikit tadi panggil apa? No, majority lawannya? Minority. Saya lupa. Majoriti rakyat Malaysia adalah Melayu. Yang sikit apa dia? Minority. 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 So umat Islam minority yang ada di Mekah ni, jadi para sahabat kepung Mekah. Dengan cara apa? Besok nak masuk Mekah, malam ni bagi apa ni Khalid bin Walid bakar buat api keliling Mekah ni. Ya, dia bakar api dengan besar-besarnya. Jadi orang dalam Mekah, orang Quraisy khususnya dapati Allah, keliling mereka telah diserang. Ya, mereka tengok cahaya api yang besar di keliling. Masya Allah. Hasil daripada peristiwa itu, hasil daripada kebijaksanaan Khalid bin Walid, akhirnya orang kafir Quraisy menyerah diri. Maknanya berlakunya satu-satunya peperangan penaklukan yang tidak berlaku pertumpahan darah. Pada malam pembakaran api itulah, maka surah An-Nasr ini turun wahyu ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berita gembira.
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya besok umat Islam nak masuk Makkah, ya, nak menyerang Makkah untuk menyelamatkan umat Islam. Malam ni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menerima wahyu surah An-Nas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, maka kamu lihat pintu terbuka. Nampak? Subhanallah. Ya, tuan-tuan dan puan, ya. 4 penjuru pintu Mekah terbuka. Siapa kata? Allah Subhanahu wa taala yang kata. Maka bila turun ayat pertama ni, baginda Nabi SAW dah senyum. Dah senyum kerana Allah dah bagi gambaran bahawa peperangan ni umat Islam akan menang tanpa pertumpahan darah. Masya Allah, subhanallah. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, dan kalian akan lihat manusia yadkhulu, masuk, fi dinillah, ke dalam agama Allah, masuk Islam, afwaja, berduyun-duyun, beramai-ramai. Masuk Islam secara beramai-ramai. Masya Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dan bertahmidlah kepada Tuhan engkau dan memohonlah keampunan. Ni dia tuan-tuan, puan-puan. Bila kita dah buat sesuatu benda dan Allah dah beri jalan pembukanya, Allah dah nampakkan kita pembuka kejayaan, jangan lupa fasabbih, bertasbih banyak-banyak. Subhanallah, 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 subhanallah. Bihamdi, dan mengucapkan rasa syukur, ya, dengan cara bertahmid. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, wastaghfir, dan memohon ampunlah kepada Allah, kerana kadang-kadang ketika kita nak mengejar kejayaan, kita banyak lupa Allah. Kadang-kadang kerana dalam kita nak mengejar kejayaan, kita ada rasa sombong, ego dan sebagainya. So Allah perintah, bila kita dah nak sampai kepada kejayaan, wastaghfirhu, minta ampunlah dengannya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, pada malam tersebut baginda Nabi dah terima wahyu ni, dan baginda Nabi dah sampaikan pada para sahabat tenteranya yang 10,000 orang tadi. Maka 10,000 orang tentera ni pergi perang dalam keadaan hati yang sangat gembira, kerana dah tahu peperangan ini akan dimenangi oleh umat Islam dan tanpa pertumpahan darah. Masya Allah. Subhanallah. Maka inilah dipanggil Fathul Makkah, pembukaan Makkatul Mukarramah selepas berhijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi pada esok harinya masuk ke kota Mekah dalam keadaan yang selamat, salam sejahtera, disambut oleh orang-orang Quraisy yang masih kafir, dan mereka terus memeluk Islam. Dan pada masa itu jugalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Khalid bin Walid dan semua umat Islam supaya merobohkan semua berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah. Dan itulah tarikhnya, mulanya Kaabah tidak ada lagi patung-patung berhala. Masya Allah, subhanallah. Ya, habis saja Fathul Makkah ni. Fathul Makkah ni panjang ceritanya. Ya, dia ada pula dari peristiwa tu, ada banyak cerita. Okey, kita tak nak pergi ke situ sangat. Kita just nak cerita mengapa asbabun nuzul, maksudnya mengapa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu sebabnya Allah nak beri berita gembira kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membawa satu kejayaan yang besar. Apa yang telah diberkorbankan selama ini, ya, apa yang umat Islam telah korbankan selama ini, inilah
pembukaan Mekah adalah satu nikmat yang paling besar yang Allah janjikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para sahabat pada masa itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, ambillah pengajaran daripada peristiwa ni. Pertama sekali, keraplah baca surah Idza Jaa Nasrullah wal Fath, pembuka. Fath. Kan? Pembuka. Nampak kan? Kerap baca untuk nak berjaya. Ditambahkan lagi dengan selawat Fatih. Selawat yang kita memuji baginda Nabi SAW agar Allah buka pintu kejayaan pada kita. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Banyakkan baca Idza Jaa Nasrullah, banyakkan selawat. Kalau boleh selawat Fatih. Sebab Idza Jaa Nasrullah hujungnya ada pembuka al-Fath dan terbukalah pintu. Subhanallah. Ditambah kita pula dengan membaca selawat Fatih. Dan bila nak menuju kejayaan tu, pastikan jangan lupa bertasbih, bertahmid dan beristighfar. 3 benda. Tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Bertahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Beristighfar sekurang-kurangnya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Boleh buat ya? Boleh ya? Alhamdulillah. Ada soalan tak? Tak ada soalannya? Baik, sekiranya tak ada soalan, sekarang mari kita pergi pada pembetulan ataupun cara yang betul membaca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya buatkan dulu dia punya langkah taktih ya. Bagi yang baru menyertai malam ni, tengok dulu. Ya. Sebab kelas ni dah berjalan daripada dah sebulan rasanya, sebulan ke 2 bulan. Ya. Kita dah berjalan, ni nak sambung je. Kita bermula pada surah An-Nas, lepas tu surah Al-Falaq, lepas tu surah Al-Ikhlas, lepas tu surah Al-Masad dan malam ni surah An-Nasr. Maknanya surah kelima yang kita dah bincang. Okey. So insya-Allah saya buatkan dulu dia punya langkah taktih ataupun bit-bit dalam pembacaan Al-Quran. Idza Jaa, ini baca 4 harakat. An-Nasrullahi wal Fath. Tu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah taktih ataupun ada 8 langkah beat dalam pembacaan Al-Quran. Kalau orang belajar muzik, dia tahu apa benda beat. Kan? Sebab kita nak baca Quran ni pun kena ada langkah yang betul. Supaya bacaan kita itu tersusun, rapi dan sangat santun. Sebab mengapa saya kena ajar begitu? Kerana Al-Quran ini kalamullah. Dia adalah mukjizat paling agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tak pernah berikan mukjizat ini kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dan umat-umat terdahulu kecuali mukjizat ini yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih menariknya, yang lebih dahsyatnya, mukjizat ini boleh dibaca oleh lidah semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, umat Nabi zaman tu tak boleh baca. Yang boleh baca hanya Nabi tersebut dan pendeta-pendeta mereka sahaja. Tetapi Al-Quran berkat ataupun lebih tepat kerana ini adalah mukjizat baginda Nabi SAW yang keluar daripada lidah Nabi yang sangat mulia itu, umatnya pun boleh baca. Masya Allah. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan, jom kita sama-sama perbetulkan balik. Bagi yang dah pandai baca tak apa, okey, alhamdulillah. Ya, bagi yang tak boleh lagi sebab kelas taktih ni sebenarnya kelas tahap 2, iaitu orang habis Iqra.
Kan? Habis formula Al-Hidayah, dia start nak melancarkan bacaan. Jadi kelas ta'tih ni sebenarnya kelas untuk melancarkan bacaan. Tinggal lagi saya startkan setiap kali kelas ini dengan slot asbabun nuzul, sebab-sebab turun surah. Okey? Baik, sekarang cuba lihat. Idza, dua harakat. Empat harakat. Anas, bukan Anas. Bukan Anas. Anas. Ejaannya N-A-O-S. Nas. Ya. Rullah. Allah. Allah ni dibaca dengan dua harakat. Hiwal. Fat. Dan akhirnya ha tu dibaca dengan raum. Raum ni maksudnya separuh hidup. Tak boleh baca wal fathu. Tak boleh. Hu tu hidup penuh, tapi raum ini di separuh hidup. Wal fat. Ada bunyi pedas tu. Ya? Baik, sekarang tuan-tuan puan-puan, jom ikut saya baca. Jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tuan-tuan dan puan, sebagai pembuka hati kita dengan Allah, jangan lalai. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, ya Allah berilah kemurahan-Mu ya Allah untuk aku dapat belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya ya Allah. Nir-Rahim, dengan penuh kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan mudah ya, Bismillahirrahmanirrahim, tak ada langsung rasa di hati. Sekali lagi ya, sebut Bismillahirrahmanirrahim, terasa di hati. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua? Bismillahirrahmanirrahim. Idza Wal fajr. Nampak kan? Satu-satu. Ini dipanggil dalam bahasa Arab kaedah tahqiq. Ya, kaedah tahqiq. Dalam kaedah saya panggil kaedah tahqiq. Supaya kita dapat satu-satu tu. Baik, sekali lagi ikut. Idza. Semua? Idza. Jangan lebih. Idza. Empat harakat. Anas. Fat. Sebut sekali, dengar dulu. Fat. Hujung ni kita ada dulu. Sekali lagi. Fat. Sebut. Ataupun kita pun macam ni, jangan ruminya. F-A-T-H. Fat.
Jangan baca ha, tak betul. Fat. Sebut. Fat. Yes. Tu dia. Ya. Baik. Sekarang tadi kita baca satu-satu kan, satu-satu beat, satu-satu langkah. Sekarang kita baca dua-dua langkah ataupun dua-dua beat pula. Dengarkan dulu. Idza jaa Nasrullah. Berikutnya An-Nasrul. Allahi wal. Cuba. Cuba tengok garisan saya buat dua-dua ni. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nampak kan? Baik, sekali lagi ikut. Idza jaa. Cuba. Berhenti. An-Nasrul. Berhenti. Allahi wal. Fat. Tu dia. Ya. Ni ramai yang baca salah. Wal fat. Salah. Kalau fat dia bu, ke tak ada. Dia mesti fat. Barulah dah buka. Kalau fat bu je, tak ada ke. Awak bu pintu tu. Tak betul lah. Mesti awak buka pintu tu. Baru betul kan? Jadi mesti ada bunyi. Ya. Wal fat. Sekali lagi, tolong hormati majlis. Jangan ada gangguan. Siapa nak ganggu majlis, sila keluar. Sekali lagi, ikuti. Wal fat. Yes. Baik. Sekarang saya bacakan sekali lagi ayat ini, tetapi saya putuskan. Saya putuskan di sini, di sini. Ini saya putuskan. Setiap langkah taktih ataupun langkah beat tersebut, saya berhentikan dia supaya kita dapat semula perbetulkan dia punya elemen dan balancing. Membaca Al-Quran ni pun ada elemen balancing tau. Bila elemen dan balancing kita tu dah betul, bacalah laju macam mana, insya-Allah takkan salah. Insya-Allah takkan terbabas. Tetapi kalau elemen balancing dah tak betul, tak payah laju. 60 km pun dah bergegar kereta. Betul kan? Baik, dengar betul-betul. Dengar dahulu ya. Idza jaa Nasrullahi wal fath. Okay, baik, sekarang semua tolong mute sunyi, apa ni, tutup suara sebab ada gangguan tu. Okey, bila saya suruh baca nanti baru buka semula mute tu ya. Buat masa ni tutup mute supaya tak ada gangguan, bunyi macam-macam tu, tutup dulu mute. Nanti bila saya suruh baca baru buka mute tu. Okey? Baik, dengar sekali lagi. Idza jaa Nasrullahi wal fath. Boleh insya-Allah? Okey, buka mute. Saya kira 3 baca ya. 1, 2, mula. Stop.
setiap guru dia ada dia punya metodologi tersendiri. Untuk kelas taktih ini, metodologinya iaitu berhenti-berhenti. Belajar membaca itu cara berhenti-berhenti dulu. Ikut metodologi saya. Jangan buat suka hati. Ya? Nak belajar dengan seorang guru, kena ikut cara guru tu. Jangan ikut cara guru lain. Ya? Okey. Baik. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Ibu ayah sekalian. Ya? Baik. Sekali lagi. Berhenti pada setiap ni. Ibu ayah baca, saya suruh berhenti. Saya suruh sambung, baru sambung. Boleh insyaAllah? Okey, cuba. 1, 2, mula. Berhenti. Anas. Berhenti. 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 Baru betul. Baru betul. Saya kalau orang boleh ikut cara saya sangat suka. Sebab kaedah ni saya dah ajar lebih 20 tahun. 20 tahun saya ajar orang mengaji. Ya, kaedah ni alhamdulillah dah banyak memperbaiki bacaan orang-orang yang baca tunggal langgang. Okey? Baik, alhamdulillah. So tadi ibu ayah dah baca dah. Putus-putus. Idza. 2 harakat. Ja. 4 harakat. Anas, bukan Anas. Anas nama orang. Anas. Cuba sebut. Anas. Tu baru betul. Anas. Cuba sebut. Anas. Allah. Bukan. Allah. Hiwal. Dah dapat dia punya elemen dan balancing. Sekarang, saya akan baca penuh ayat 1 ini tanpa putus-putus lagi yang diberi dengan nama bacaan tartil. Bacaan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dengan firman yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu akan Al-Quran itu dengan penuh tertib, dengan nada tertartil. Ya? Okey, dengarkan ibu ayah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi ya. Sekali lagi dengar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Cuba ibu ayah. 1, 2, mula. Alhamdulillah. Sikit je lagi, iaitu pada ujung ni. Cuba sebut fat. Cuba. Fat. Sekali lagi. Fat. Mesti ada bunyi. Kalau dia laju, kalau orang Arab Yaman, dia akan baca Fatah. Itu Arab Yaman. Orang Arab lah Yaman, dia akan baca Wal Fatah. Dia macam tu. Itu logat dia. Ya, itu logat dia. Ya. Baik, bagi kita orang Malaysia, kita gunalah dalam qiraat Imam Asim yang dibaca dengan Wal Fat. Cuba sebut. Wal Fat. Ya, itu dia. Okey, ibu ayah, saya dah sedap dengan ibu ayah baca. Cuba baca sekali lagi ayat ni. Cuba ya. 1, 2, mula. Yes, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.
Okey, jom kita pergi ayat yang kedua. Allah kata, kamu akan lihat manusia yadkhulu akan masuk. Ni untuk orang meniaga contoh. Orang meniaga kedai makan, orang meniaga lah apa-apa kedai. Wa ra'aitanna, kamu akan lihat manusia yadkhulu akan masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, masuk Islam. Afwaja, berduyun-duyun atau beramai-ramai. Ibu ayah yang mana yang meniaga, bacalah surah An-Nas banyak-banyak dalam kedai. InsyaAllah. Ya? InsyaAllah. Baik, mari kita lihat bacaan bit ataupun taktih yang ada dalam ayat yang kedua. Wa ra'ai na sayad khunu nafi dinil lahi afwaja. Cuba lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 langkah bit. 12 langkah taktih ataupun 12 rentak. Ya. Okey, baik, sekarang ibu ayah, jom ikut saya baca. Wa ra'ai wa ra'ai dan dua harakat, cuba. Dan Dua harakat lagi, cuba. Sayad Ulu Nafi Nil Hi af Mari lihat. Tan, gigi depan kita ni, gigi kacip atas dan gigi kacip bawah dia dikacipkan selama 2 harakat. Tan. Apa tu? Na pula 2 harakat. Na. So, tengok jari saya. Tan. Na. Tan 2 harakat. Na 2 harakat. Nampak kan? Yadkhulu 2 harakat. Fi 2 harakat. Di 2 harakat. Nil. La 2 harakat. Afwa 2 harakat. Ja juga 2 harakat. Boleh insya-Allah? Baik, sekarang ikut sekali lagi. Wa ra'ai. Cuba. Wa ra'ai Dan sayad khulu nafi Nil La Hi af Wa Ja Sekali lagi ya, sekali lagi.
Okey, tadi kita dah buat satu langkah. Kali ini kita buat dua langkah. Ya. Dua langkah. Dengarkan. Wara'aitan. Okey, cuba. Wara'aitan. Baik, berikutnya. Nasayad. Baik, berikutnya dengar. Khuluna fi. Baik, berikutnya. Dinil. Lahi af. Wajah. Baik, sekali lagi ya, buat dua langkah. Wara'aitan. Nasayad. Khuluna fi. Dinil. Lahi af. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik. Berikutnya saya bacakan penuh ayat ni. Tetapi saya putuskan bacaan taktih ni. Saya putuskan supaya elemen dan balancing bacaan saya menjadi lebih tepat. Menjadi lebih betul. Menjadi lebih fasih. Okey, dengar. Dengar ya, dengar dulu. Wara'ai, berhenti. Tan, berhenti. Na, berhenti. Sayad, berhenti. Khulu, berhenti. Nafi, berhenti. Di, berhenti. Nil, la, berhenti. Hi'af, berhenti. Wa, berhenti. Ja, habis. Saya ulang sekali lagi ya. Baca ikut teknik ni. Sekali lagi dengar. Wara'ai, berhenti. Tan, berhenti. Na, berhenti. Sayad, berhenti. Khulu, berhenti. Nafi, berhenti. Di, berhenti. Nil, berhenti. La, berhenti. I'af, berhenti. Wa, berhenti. Ja, berhenti. Supaya elemen dan balancing kita telah diperbetulkan. Maka bila elemen dan balancing bacaan telah diperbetulkan, bacalah laju mana pun. InsyaAllah tidak akan terbabas. Boleh buat ya? Okey, cuba. InsyaAllah. 1, 2, mula. Berhenti. Saya suruh berhenti ya. Sama-sama ya. Jangan berterabur. Sekali lagi. 1, 2, mula. Berhenti. Berhenti.
Saya berhenti, berhenti, Nabi berhenti, 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 berhenti. Yes, alhamdulillah, barakallahu fiikum, Allah yubarik alaikum, amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, sekarang saya bacakan dalam nada tartil. Dengar dulu, nanti buat baik ya. Dengarkan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Sekali lagi dengar. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Boleh bayar ya? Okay. 1, 2, mula. Naam, betul. Walaupun tak tersusun, tak sekata, tapi saya dengar tu alhamdulillah betul. Tinggal lagi ada sebutan huruf yang kurang fasih. Tak apalah, sebab kita berkawan Arab kan. Kita repair, touch up pelan-pelan, insya-Allah ya. Sekali lagi boyah boleh tak? Sedap saya dengar boleh baca walaupun berterabur, tapi sedap dengar ya. Sedap. Sekali lagi. 1, 2, mula. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Alhamdulillah. Baik, sekarang jom kita pergi ayat yang ketiga. Fasabbih. Fa ni erti dalam bahasa Melayu maka. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bila orang dah masuk dalam kedai kita, jangan lalai. Kan? Orang dah banyak masuk kedai, kita seronok. Jangan seronok sangat, bertasbih. Fasabbih, Allah kata. Bila dah nampak kejayaan tu, jangan lupa. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi, dan mengucapkan terima kasih, iaitu bertahmid. Alhamdulillah. Rabbika, kepada Tuhan engkau. Wastaghfirhu, dan minta ampun dengannya. Maksudnya peniaga-peniaga sambil meniaga nasi, sambil meniaga kedai runcit, jangan lupa Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Siapa yang suruh buat? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah tunjukkan peristiwa bagaimana baginda Nabi SAW dan para sahabat dapat masuk dalam kota Mekah dalam keadaan selamat sejahtera. Sehingga hari ini Mekah tidak pernah ditakluki lagi. Masya Allah, tuan-tuan dan puan ya. Innahu, sesungguhnya dia tu Allah Subhanahu wa ta'ala, kana adalah tawwaba, maha pengampun. Masya Allah. Okey, jom.
Dengar, lihat dulu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Waqaf. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ni ujung ni ada huruf ha. Ramai orang salah baca wastaghfir, salah. Dan sepatutnya wastaghfir. Ada bunyi ha tu. Wastaghfir. Itu menunjukkan bunyi hu. Kan? Dua harkat. Nahu, dua harkat. Ka, dua harkat. Natau, wa, dua harkat. Ba, dua harkat. Ya? Okey, jom Ibu Ayah ikut saya baca. Ini ayat akhir dah. Habis ayat ni, kita ulang nanti baca sekali, dua kali. Lepas tu habislah. Kita boleh rehat. Ya? InsyaAllah ya. Okey, jom Ibu Ayah. Jom. Fasab. Semua. Fasab Bihamdi rabbika wastaghfir. Dia bunyi bass. Bunyikan. Kalau yang tadi bunyi pedas. Yang ni bunyi bass. Okey, tak nampak ni. Okey, sekarang saya tunjukkan. Bunyi pedas. Wal fat. Bunyi bass kat sini. Wastaghfir. Wastaghfir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tak ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Selamat. Bagi saya rehat sekejap ya, sekejap je. Ilahi masuk. Air ru'yah tu Ustaz. Tu dia insya-Allah. Semua jin-jin, syaitan-syaitan yang ada di pintu-pintu kedai sekarang sedang attack saya. Okey, baik. Jom sekali lagi, Buaya. Fasab. Semua. Fasab bihamdi rabbika wastaghfir. Bunyi. Tu dia. Innahu kana sekali lagi. Fasab jangan B, jangan B-E-H, tapi B-I-H.
Ya. Sekali lagi. Fasab Fasab bih Bi biham biham dirab dirab bikawas bi kawas dal ta fir fir in in nahu na ka ka natau tahu wa wa ba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baik, tadi Buaya dah ikut saya baca satu langkah. Sekarang ikut saya baca dua langkah. Dengarkan. Fasabbih. Cuba. Bihamdi bihamdi rabbika wastaghfir lagi. Fir innahu kana tawwaba. Saya baca tersusun rapi. Sekali lagi ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir susahnya lah. Berikutnya. Innahu kana tawwaba. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Seronok saya. Baik, berikutnya sekarang dengarkan saya baca. Saya putus-putuskan semua bacaan ini supaya elemen dan balancing bacaan saya bertambah tepat, bertambah mantap. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nampak? Saya betulkan saya punya elemen dan balancing. So, bila saya dah betulkan elemen balancing saya bacalah laju macam mana pun, insya-Allah tidak akan terbabas. Sebab perjalanan bacaan itu akan jadi sangat santun, sangat kemas, sangat tersusun. Ya? Okey, baik. Ibu Ayah, dengarkan sekali lagi saya baca putus-putus. Fasabbih, berhenti. Biham, berhenti. Diram, berhenti. Bika was, berhenti. Tahu, berhenti.
Fir, berhenti. 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 Nahu, berhenti. Berhenti. Natau, berhenti. 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 Cuba baca ya. Okey ya. Baik. 1, 2, berhenti. 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 Okey, baik. Berikutnya, innahu. Berhenti. 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 Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang saya bacakan dengan nada tartil. Dengarkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, cuba Buaya baca. 1, 2, mula. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Sekali lagi Buaya, sedap saya dengar Buaya baca. Sekali lagi. Fasabbih ya. 1, 2, mula. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Berikutnya. Alhamdulillah. Okey, jom kita baca pada awal. Daripada ayat 1. Saya pandang. Ya. Baik, jom. Ibu ayah, jom ikut saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Semua. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إنه كان Cantik dah bacaan Ibu Ayah. Alhamdulillah. So kita kemaskan sikit je lagi. Jom kita baca sekali lagi. Kita kemaskan lagi ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemaskan bacaan dia selama 23 tahun dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Ya, jom kita kemaskan sikit lagi ya. Jom sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Jom kita ucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Itulah Ibu Ayah. Ya, kelas start kita malam ini. InsyaAllah malam besok kalau tak ada apa-apa haral melintang, ya, kita jumpa lagi malam besok. Malam besok surah apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ini surah ni Masya Allah.
Banyak orang terulang-ulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ulang lagi. Wa la ana sampai habis tak habis. Ini surah yang ramai orang tengah semayang pun hasudah. Kat mana ni hujung ni? InsyaAllah kita bincangkan malam besok. InsyaAllah panjang umur sihat badan. Kita bincangkan malam besok macam mana cara nak ingat tempat tu. Macam mana nak ingat tempat tu supaya berhenti, supaya tak berulang balik. Dia ada kaedah, ada teknik dia. So jangan lupa. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Malam besok semua hadir kelas ini. Begitu juga dengan saya insyaAllah. InsyaAllah. Sihat badan, panjang umur. Kita jumpa lagi malam besok Ibu Ayah ya. Ustaz. Ustaz. Saya nak minta boleh tak tampal selawat Fatih dalam WhatsApp. Okey, nanti saya hantar poster selawat Fatih dalam WhatsApp ya. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah. Amin. Terima kasih, Ustaz. Okey, ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah, maklum dah pukul 9 lebih. Okey, baiklah. Apa maaf atas sebarang kekhilafan. Sama-sama kita, atas Ustaz. kelemahan dan kekurangan. Segala kelebihan semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah panjang umur, sihat badan. Kita jumpa lagi pada malam besok. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Maaf semua sahabat-sahabat. Sama-sama kita buat maafan. Terima kasih bang. Terima kasih.